Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hazwani binti Hamid. Kami dari kumpulan 22 akan membentangkan topik penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Di sini saya akan membentangkan tentang hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dengan kurikulum kebangsaan dan pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, hubung kait di antara falsafah pendidikan kebangsaan dan kurikulum kebangsaan. Falsafah pendidikan bermaksud satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab serta berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kurikulum kebangsaan pula bermaksud suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani ke arah melahirkan warga negara yang cemerlang. Kurikulum kebangsaan juga dikenali sebagai kurikulum ideal atau kurikulum rasmi yang telah sempurna dibentuk oleh falsafah pendidikan kebangsaan yang mengandungi ciri-ciri ideal dari segi matlamat, pelaksanaan dan penilaian. Kurikulum ini diangkat sebagai kurikulum rasmi negara Malaysia setelah diterima dan dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Kurikulum kebangsaan terbahagi kepada dua, iaitu kurikulum formal dan kurikulum tidak formal. Kurikulum formal dikenali sebagai kurikulum akademik. Ia mengandungi mata pelajaran dari 4 komponen iaitu bahasa, kemanusiaan, sains dan vocational. Kementerian Pendidikan Malaysia membekalkan dokumen standard kurikulum dan prestasi untuk KSSR dan KSSM sebagai panduan kepada guru-guru mentafsir dan menterjemahkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala kurikulum tidak formal pula mengandungi aktiviti kokurikulum dan kurikulum tersembunyi yang bertujuan untuk melengkapkan pembangunan insan yang menyeluruh dan seimbang. Aktiviti kokurikulum merupakan salah satu komponen dalam kurikulum kebangsaan kerana KPM meletakkannya sebagai syarat wajib kepada setiap pelajar menganggotai pelbagai kelab, persatuan, permainan dan unit beruniform. Yang kedua, hubung kait di antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan pengajaran dan pembelajaran. Pengembangan falsafah pendidikan telah menghasilkan kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR. Pelaksanaan kurikulum KBSR dan KBSM merupakan susulan perubahan yang dilakukan oleh Jabatan Kuasa Kabinet berdasarkan pelaksanaan dasar berjalanan pada tahun 1979. Seterusnya, guru amat memainkan peranan penting untuk memastikan pelajar mendapat hasil yang optimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru yang dapat mengenal pasti kebolehan dan kemampuan pelajar mampu memilih aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan dan kepelbagaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dapat dikembangkan secara aktif. Standard yang terkandung seperti kurikulum kebangsaan mampu membantu pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, melalui kurikulum kebangsaan, proses pengajaran dan pembelajaran mampu diterapkan dalam mata pelajaran. Hal ini akan menarik minat pelajar untuk belajar dan juga dapat memperkayakan maklumat yang sedia ada bagi merangsang pelajaran mereka. Jelaslah bahawa dapat disimpulkan di sini bahawa pengajaran dan pembelajaran mempunyai berkaitan dengan kurikulum kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang seimbang,
dan perkembangan serta potensi individu secara menyeluruh. Kesimpulannya, kurikulum kebangsaan ialah rancangan yang dilakukan dengan terancang dalam pengajaran dan pembelajaran. Asasnya, kurikulum kebangsaan ini dibina dan digubal berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Guru memainkan peranan yang penting di dalam bilik darjah dan sebagai pembimbing, guru menjadikan kurikulum sebagai panduan bagi merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mengikut mata pelajaran yang diajar. Kandungan kurikulum membantu guru dalam membina perancangan pengajaran dan menyusun aktiviti pelajar supaya matlamat dan objektif pengajaran dapat dicapai. Perubahan kurikulum berlaku dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadiatul Afifah binti Kamaluddin, nombor matrik D2020109472. Tajuk saya adalah Domain Objektif Kognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi sebagai penentu pencapaian murid. Domain objektif kognitif iaitu taksonomi Bloom. Ia adalah perkara yang melibatkan perkembangan pemikiran pelajar yang menekankan aspek intelektual iaitu melibatkan pemikiran manusia dan melibatkan otak. Domain objektif kognitif juga membincangkan tentang pengingatan semula atau pengecaman pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran yang berkaitan dengan apa yang pelajar dapat lakukan setelah menyempurnakan unit pembelajaran mereka. Ia juga untuk mengukur kemahiran intelektual seseorang pelajar dan juga bagi mencapai objektif yang ingin dicapai oleh pelajar. Ia juga berkaitan dengan proses yang melibatkan pengetahuan, pengertian dan keterampilan berfikir. Domain kognitif ini mempunyai 6 kategori aras yang bermula dari tingkat yang mudah kepada tingkat yang sukar. Kategori ini boleh dianggap sebagai darjah kesukaran kepada para pelajar, iaitu pelajar perlulah menguasai aras yang bawah dahulu, kemudian diikuti dengan aras yang seterusnya. 6 kategori aras tersebut adalah yang pertama pengetahuan, yang kedua kefahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima reka cipta dan yang keenam adalah penilaian. Pengetahuan dan kefahaman adalah aras yang rendah. Seterusnya, aplikasi dan analisis adalah aras yang sederhana dan reka cipta dan penilaian merupakan aras yang tinggi. Dalam bahagian pemikiran aras rendah, terdapatnya 3 aras. Yang pertama pengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Kemudian dalam bahagian pemikiran aras tinggi terdapatnya 3 aras. Yang pertama analisis, reka cipta dan juga penilaian. Dalam pemikiran aras rendah yang pertama iaitu pengetahuan, ingatan semula. Ia adalah bagi menguji tahap pengetahuan murid yang memerlukan proses mental untuk mengingat pengetahuan yang diminta daripada ingatan jangka masa yang panjang. Kata kerja yang sering digunakan antaranya adalah definisikan, nyatakan, susunkan, labelkan, senaraikan, berikan dan kenal pasti. Seterusnya yang kedua adalah kefahaman iaitu kebolehan memahami prinsip. Ia dapat menguji murid untuk memahami dan menganalisis perkara yang telah dipelajari dengan cara memerlukan keupayaan murid untuk beri huraian atau makna sesuatu perkara tersebut. Kata kerja yang sering digunakan antaranya adalah huraikan, nyatakan, tuliskan, tukarkan, jelaskan mengapa dan bincangkan. Seterusnya adalah aplikasi iaitu kebolehan mengguna prinsip. Ia dapat menguji keupayaan murid menggunakan konsep teori, prinsip, prosedur dan hukum dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari kepada penyelesaian masalah. Kata kerja yang sering digunakan antaranya adalah bagaimana, selesaikan, huraikan, tunjukkan, lukiskan dan kembangkan. Seterusnya dalam bahagian pemikiran aras tinggi. Yang pertama iaitu analisis, iaitu memisah dan senaraikan elemen.
Ia dapat menguji keupayaan murid untuk membuat perbandingan dan menghuraikan unsur-unsur dan juga faktor-faktor tertentu. Kata kerja yang sering digunakan adalah bandingkan, bezakan, bahagikan, pisahkan dan tentukan. Seterusnya adalah reka cipta, iaitu mencantum elemen. Ia dapat menguji keupayaan murid untuk menggabungkan sesuatu struktur yang lebih jelas serta mentafsir dan juga merumuskan hasil mengikut prinsip yang tertentu. Kata kerja yang sering digunakan antaranya adalah rumuskan, bentukkan, gubahkan, ciptakan, rekakan, binakan dan rancangkan. Seterusnya adalah penilaian, iaitu menghakim alat dan kaedah untuk capai tujuan. Ia dapat menguji keupayaan murid untuk menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui seperti mengkritik, memberi hujah, memberi pendapat dan mengesahkan. Kata kerja yang sering digunakan antaranya adalah nilaikan, cadangkan dan ulaskan. Seterusnya adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Ia adalah perkara yang melibatkan intelek yang tinggi, iaitu dengan melibatkan seseorang itu berfikir sebelum membuat penjelasan yang jelas. Dengan cara menilai, menganalisis, menjana idea, membuat pilihan keputusan, menyelesaikan masalah dan membuat perancangan. Ia juga meningkatkan lagi kebolehan dan keupayaan yang sedia ada dalam pemikiran murid. Ini dapat mengawal dan menguasai pembelajaran yang mereka sudah kuasai dan pelajari. Seterusnya, pemikiran ini adalah pemikiran yang berbentuk kreatif, inovatif dan mereka cipta di kalangan murid. Dengan ini, murid dapat menjadikan diri mereka lebih produktif dan berdaya saing. Jelaslah di sini bahawa kemahiran berfikir aras tinggi melalui domain kognitif ini adalah sebagai penentu pencapaian terbaik murid dalam pembelajarannya. Hal ini adalah kerana apabila seseorang pelajar telah mencapai kesemua aras tersebut daripada aras rendah sehinggalah aras tinggi, maka pemikiran pelajar telah mencapai tahap yang terbaik. Hal ini kerana pelajar dapat menguasai daya pemikiran yang tinggi. Seterusnya, dengan menguasai kemahiran berfikir aras tinggi ini, ia dapat menjadikan pelajar seorang yang telah berjaya dalam menguasai pembelajaran mereka. Hal ini kerana mereka dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Dengan memiliki kemahiran ini, murid bebas membanding, membezakan, mengenal pasti sebab dan akibat mengikut pendapat dan pandangan tersendiri. Oleh itu, pentingnya domain kognitif ini bagi penentu pencapaian terbaik murid dalam pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jannah binti Bedurrahim. Nombor metrik D2020 1094703. Kepentingan merancang pelajaran sebagai penentu keberhasilan guru dan kemenjadian murid. Konsep rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran adalah suatu pelan bertindak yang disediakan oleh guru-guru terhadap pengajaran dan pembelajaran bagi tahun akademik semasa berdasarkan dokumen rasmi yang diwartakan sebagai dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP, yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat pelbagai kepentingan merancang pengajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan. Jika seseorang guru itu menyediakan perancangan pengajaran, dapat meningkatkan keyakinan diri sebelum masuk mengajar. Hal ini kerana jika seseorang guru itu merancang pengajaran yang hendak diajarinya, mereka akan lebih yakin untuk melaksanakan pengajaran yang tersusun secara yang lebih berkesan terhadap anak muridnya. Serta, guru dapat memastikan isi pelajaran dapat dikuasai oleh murid-murid mengikut pemeringkatan objektif dan tajuk yang diajari oleh guru.
Kepentingan yang kedua iaitu kawalan masa. Seseorang guru boleh menghadkan skop yang akan diajar dalam suatu jangka waktu yang diperuntukkan mengikut perancangan jadual waktu secara efektif. Ini kerana seseorang guru dapat melaksanakan pengajarannya dengan lebih sistematik mengikut fasa permulaan, perkembangan dan penutup mengikut perancangan yang telah dibuat. Kepentingan yang ketiga iaitu bahan pengajaran. Bagi seseorang guru, perlu menyediakan bahan pengajaran yang sesuai dan elak daripada menggunakan sebarang bahan penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar. Ini kerana bahan yang bertepatan memberi keberkesanan kepada pelajar untuk memahami isi kandungan dan dapat mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Kepentingan menyediakan perancangan pengajaran yang terakhir iaitu pembelajaran teratur. Tanggungjawab seseorang pendidik wajarlah merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran dan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Di samping mengadakan aktiviti untuk menarik minat murid-murid agar memahami setiap ajaran yang diajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madiha binti Muhammad Noor, bernombor matrik D2020-1094-704. Berikut merupakan kepentingan dan pelaksanaan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara kepentingan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah dapat menyeterelkan kembali segala perasaan negatif seseorang. Ia juga membolehkan seseorang guru dalam membuat pendayaan kendiri. Sebagai kunci dan elemen yang penting bagi mereka yang baru mula untuk mengenali dunia pengajaran. Refleksi dapat membantu mempertingkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran seseorang yang digelar sebagai guru. Seterusnya, refleksi amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat menganalisis perkara-perkara penting tentang proses bekerja dan hasil kerja. Selain daripada itu, seseorang guru dapat melihat alternatif-alternatif yang terbaik dalam membuat sesuatu keputusan. Refleksi juga penting kerana dapat membolehkan seseorang guru dalam mencari jalan penyelesaian. Dalam pengajaran dan pembelajaran, refleksi amat penting kerana ia juga mampu mengubah tingkah laku seseorang guru. Seperti contoh, seseorang guru yang kurang berkeyakinan akan menjadi lebih berkeyakinan tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik daripada hasil refleksi yang dialami. Tambahan daripada itu, terdapat pelbagai kaedah untuk melaksanakan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, seseorang guru boleh menerapkan media e-learning dalam kelas secara langsung maupun tidak langsung. Seterusnya, pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain daripada itu, pelaksanaan kemahiran mencerahkinkan maklumat, menyiasat, mengaplikasi, menggambarkan dan mengelaskan terhadap para murid dapat dilaksanakan sebagai refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Guru juga boleh melaksanakan kajian tindakan bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sama ada pada diri sendiri juga kepada anak-anak murid mereka. Yang terakhir, dalam melaksanakan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran, sesuatu penulisan refleksi mestilah bertepatan dan selaras serta jujur dengan Akta Pendidikan Negara dan juga sistem pendidikan negara yang sebenar.